Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham selaku rakan bicara kita pada malam ni. Yang dimuliakan Tuan Haji Arsyad selaku penyusun kuliah online tanpa henti dan juga Cik Pariza selaku penterjemah bahasa isyarat. Muslimin dan muslimat, semua para pencinta ilmu di alam maya yang jauh dan yang dekat. Alhamdulillah Allah Ta'ala dekatkan kita melalui talian alam maya ini. Sekarang ni orang tak tahu duduk kat mana dah. Kira dekat je sekarang dah. Yang penting jangan duduk di negara yang berbeza waktu jauh sangat. Itu penatlah. Kita baru maghrib, dia dah tengah malam dah. Jadi Alhamdulillah ala kulli hal. Ini salah satu daripada perkara yang penting untuk kita belajar, iaitulah mengambil peluang dan kesempatan yang kita ada untuk sama-sama kita menimba ilmu, menambahkan maklumat dan kepahaman kita tentang perkara yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian yang ada kitab buku ni Sunnah Amalanku yang warna kuning belakang saya tu, malam ni sambungan kita muka surat 59. Muka surat 59, solat sunat gerhana. Gerhana dia panggil al-kusuf dan ada kata al-khusuf dengan kaf ataupun dengan kha. Al-kusuf dan al-khusuf. Nama dia gerhana. Jadi gerhana ni matahari gerhana. Bulan pun gerhana. Jadi dua-dua tu gerhana. Mungkinlah tuan-tuan dah baca dari sudut sains, teknologi, kenapa berlakunya gerhana kan. Jadi bulan terlindung. Kita pun kalau kita duk bahas benda tu panjang-panjang pun tak adalah faedah sangat. Yang penting sekarang ni, kita sebagaimana Ustaz Syed cakap tadi, kita nak war-warkan ihya as-sunnah. Nak menghidupkan sunnah, solat sunat gerhana ni dalam masyarakat. Dan oleh kerana dia gerhana, dia tak berlaku banyak. Kecuali bila hampir nak kiamat. Jadi dia akan banyak berlaku. Dalam setahun tu banyak kali. Mungkin sebab dalam hadis sebut kasratuz zaladil. Banyak berlaku gempa bumi dan juga berlakunya kusufat. Berlakunya gerhana matahari ataupun bulan. Namun begitu, para jemaah sekalian, kata di para ulama bahasa dia kata boleh kota belaka. Kusuf untuk matahari, ada orang asingkan khusuf dengan kha untuk qamar, untuk bulan. Jadi ada kata dua-dua tu boleh pakai belaka lah. Tengok-tengok lah. Kita kembarkan khasafatis syamsu ataupun khasafal qamaru. Jadi kalau kita, yang penting dia kena kembar dengan matahari ke bulan. Perkataan dia tu menunjukkan gerhana. Gerhana ni maknanya tak ceria lah. Macam manusia juga. Nampak gerhana dia tu. Nampak kemurungan kata orang. Kemurungan, depression. Itu gerhana lah tu. Gerhana seketika. Jadi macam-macam gerhana yang berlaku di atas dunia ni. Yang pentingnya kita nak usahakan supaya hidup kita tak ada gerhana. Dalam hidup kita ni ceria semua. Gerhananya tak ada. Sebab gerhana ni dia panggil di luar kebiasaan. Luar biasa. Karena itu, solat dia pun berbeza dengan solat-solat yang lain. Solat gerhana ni berbeza dengan solat yang lain. Dengan bacaannya, dengan rokok dan rakaat dia tak sama dengan kebiasaan yang kita baca. Ini penting untuk kita belajar, untuk kita menghayati dan untuk kita ihyakan. Jadi apa yang disebut tadi, ada orang tak pernah solat. Ada juga ana sekali satu malam takdir Allah Ta'ala, ana kuliah di satu tempat dan malam tu gerhana awal. Lepas Isya tu dah gerhana dah. Mana lepas solat Isya dah boleh solat gerhana. Bermati-matian. Imam tu minta tolong dia tu. Minta tolonglah Ustaz. Tolong jadi imam, tolong khatib, tolong. Kita pun bisik dia. Tak apalah saya khatib tapi imam lah. Dia bisik betul-betul. Dia tetap pernah buat. Kita kata itu tak imam. Kita tak apalah. Kita jagalah standard sahabat kita dia sebagai imam. Jadi saya kata tak apalah, sebagai walaupun saya tetamu, malam ni kita jadi khatib dan kita imam sebab
kita nak suruh ihyakan sunnah ini. Dan alhamdulillah boleh katakan sekarang ni dengan adanya ilmu falak ni, ilmu astronomi ni, orang boleh tahu awal 2 minggu lagi nak gerhana tu dah iklan dah. Pihak Majlis Agama Negeri pun iklan, pihak JAKIM di peringkat Malaysia pun iklan. Cuma mungkin tak sampai iklan tu kepada orang-orang yang tak ambil berat dengan isu gerhana ni. Isu sunnah ni. Gerhana, imam. Tu kerja imam bukan kerja kita. Kalau dia sebut macam tu, kita kata rugilah kita. Jangan kata kerja kita kerja orang. Kerja kita ke kerja orang. Yang penting ini sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW dan ianya berterusan selagi gerhana itu berlaku walaupun diketahui sebulan awal ataupun 2 minggu awal, kita kata tetaplah kita ada. Cuma sekarang ni satu fenomena yang peliknya Ustaz Syahid, bila berlaku gerhana bukan nak iklan untuk solat gerhana, iklan untuk beli spek cermin mata. Cermin mata nak tengok matahari. Alah, kata-kata Masya Allah, tabarakallah. Nabi sebut fafza'u wasallu wad'u wa tasaddaqu. Kita kita sibuk, kita siap. Kita dah ready dah. Dah ready dah. Dah ready dengan beli cermin mata untuk tengok matahari gerhana. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itu mukaddimah sikitlah tentang gerhana supaya kita boleh faham. Tengok dalam buku kita muka surat 59. Solat sunat gerhana bulan dan juga matahari merupakan sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad maknanya sunat galakan yang begitu kuat. Galakan yang begitu kuat, dituntut supaya kita melakukannya. Hadis ini, banyak lagi hadis, tapi oleh kerana tag hadis ni ada di sini, hadis pun dalam Bukhari Muslim yang kita ada ni, jadi anak-anak akan baca hadis ni lah supaya tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab tu boleh, orang panggil boleh tatap, boleh tengok sekali dengan kita. Khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlaku gerhana ni, kebetulan pula hari berlaku gerhana tu hari kematian anak dia Ibrahim. Hari berlaku jadi banyaklah benda yang berlakunya. Jadi bila berlaku gerhana ni, ana tambah lalulah dalam kitab ni supaya takut masa kita tak cukup. Kan? Jadi bila berlaku gerhana, katanya satu malam, satu hari tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah dia. Biasalah orang duduk di rumah ni, dia tak pakailah baju. Dia pakai ridak. Ridak ni maknanya ni macam kain selendang, kain selimut ni. Dia bila berlaku gerhana tu, dalam hadis ni kata jarra ridaahu. Tengok Nabi kita tarik dia punya kain ridak dia tu, dia tarik kain dia tu, Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya, ini cerita menarik ni. Rupa-rupanya kain tu bukan kain dia, kain isteri dia. Jadi pergi selimutnya kain perempuan hari tu. Cepat-cepat para sahabat pergi tukar. Maknanya Nabi kita sallallahu bila berlaku peristiwa tu, laju sekali dia nak munajat kepada Allah SWT. Jarra rida'ahu, kata dia tarik ridak. Ada riwayat kata ridak ihda zaujatihi, salah seorang daripada isteri dia. Jadi tak sama kain yang kita pakai laki-laki yang perempuan ni, tak sama. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, tukar kain tu. Itu nak ceritanya lajunya Nabi SAW dalam nak menunaikan sunat yang besar ini. Maka bila Nabi kita SAW pergi, dia pun pergi ke masjid. Di situlah dia akan mula dengan Nabi kita suruh panggil. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Panggil semua orang kumpul. Zaman itu tak adalah speaker nak panggil. Jadi dia panggil lah. Bila mungkin dia naik atas atap masjid, dia naik atas tempat-tempat yang tinggi, panggil orang datang. Panggil orang datang supaya datang untuk solat gerhana matahari yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam teks yang ada depan kita ni. Nabi kita pun fasalla, dia solat. Dengar ni, daripada sini kita akan bagi yusalli faqama Rasulullah yusalli. Nabi kita bangun berdiri, fa'atalal qiyam jiddan. Lama dia baca ayat. Biasanya sebab gerhana ni akan berlaku mungkin 2 jam atau 3 jam. Jadi kadang-kadang bila Nabi kita baca panjang, sambil-sambil nak menunggu matahari itu tamat dia punya gerhana. Fa'atala al-qiyam jiddan. Bangun dia berdiri lama sekali.
Banyaklah surah dia baca tu. Fa'atala ruku' raka'ah. Kemudian Ini Nabi kita rukuk. Ni jawab soalan hak Jasyad tanya tadi. Semaya panjang ni dah lah. Ni dah ni. Jadi Fa'atal. summa raka'ah, kemudian Nabi kita rukuk, fa'atala ruku', panjang pula rukuk. Lama dia rukuk. Dia kadang-kadang Nabi SAW, dia tak rasa lama rukuk. Dia tak terasa lama. Ana tengoklah orang-orang yang kita duk tahajud di Masjid Haram kan. Solat tahajud ni dia sujud dengan rukuk lama. Ada setengah orang ni kita rasa lama dekat lengoh dah kita duduk bertungkak atas lutut ni. Jiran kita sebelah ni imam bangun, dia tak bangun cepat-cepat kita. Imam bangun tu selalu dah nak bertuarak dah. Dia tak lagi. Jadi bila kita duduk dengar, dia duduk baca, orang yang membaca, orang yang sedang bernajak, dia tak terasa benda tu lama. Hak lama ni, hak duduk main subhana rabbiyal azim 3 kali ni, oh jenuh lah nak menunggu. Nasib baik tak rebah lah. Jadi yang duduk baca doa ni, Nabi sebab dia berzikir, dia berdoa dalam dia apa ni, bermunajat dalam rukuk dia tu, itu dia tak terasa panjang. Jadi sebab itulah kita para jemaah sekalian kena usahakan hafal doa-doa yang maksud ni, bila waktu kita nak solat malam, kita cuba usahakan rokok kita lama, sujud kita lama, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi kita bangun apa tu? Bangun qiyam. Dia qiyam, ingat molek. Sami Allahu liman hamidah. Bila dia bangun, dia tak akan sujud. Ini perbezaan yang pertama. Bila dia bangun, dia tutup balik, sedekat balik semula, baca balik Al-Fatihah, dan dia sambung balik bacaan dia punya surah hatta atal al-qiyam jiddan. Panjang pula. Lama pula dia berdiri. Cuma lebih pendek sikit daripada yang pertama. Manakala yang pertama tadi 2 juzuk, yang ni mungkin 1 juzuk setengah. Wahwa dunal qiyamil awal. Jadi kurang sikit daripada yang pertama. Summa rafa'a fa'atala ruku' jiddan, kemudian dia rukuk lama pula, wahwa dunar rukuk awal. Summa, barulah dia qiyam yang kedua, i'tidal yang kedua, baru dia sujud. Ingat dah, biar dia sujud. Ini dia panggil cara solat apa ni, gerhana ni, khusus ni, 2 kali rukuk 1 rakaat. Dalam 1 rakaat 2 kali rukuk. Tuan-tuan jangan kiyah dengan apa? Dengan sujadah pagi Jumaat, tak sama. Kita sujadah pagi Jumaat, kalau kita tak pergi sujud, tak ada masalah. Kita rakaat tu kira, tapi dia ni kalau tak rokok, tak jadi. Tak rokok yang pertama tu. Ingat molek. Jadi hadis ni panjang. Samalah mana rokok sujud ni, tapi 2 kali rokok 1 rakaat. Nah. Summan sarafa Rasulullah sallallahu. Tengok, Nabi kita tabak dia punya solat, wa qad tajallatis syamsu, matahari dah celek balik. Masya-Allah. Berapa lama? Boleh jadi 2 jam lebih ataupun 3 jam dia punya qiyam, dia punya solat sampai matahari tajallat. Maknanya yang gelap tadi tu cerah balik. Mana walau kalau tak semua hilang gerhana pun, mana dah cerah dah. Daripada gelap tadi. Itu cara. Fa khataban nas, kemudian Nabi kita berkhutbah. Nabi kita berkhutbah, fa hamidallahu asna alaihi, dia mula dengan alhamdulillah, kemudian dia puji Allah Taala, summa qala, kemudian Nabi nak jawab kepada desah-desus kepahaman jahiliah yang mengatakan Nabi gerhana berlaku ni sebab kematian orang besar ataupun kelahiran orang besar. Sama ada orang besar, pembesar mati ataupun orang yang hebat hidup. Jadi Nabi nak batalkan kepahaman jahiliah. Nabi kata apa? Inna syamsa wal qamara min ayatillah. Matahari dengan bulan ni daripada ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah. Wa innahuma la yankhasifa li mauti ahadin wala li hayatihi. Berlakunya gerhana bukan sebab siapa dia mati atau siapa dia hidup. Fa iza ra'aitumuhuma, kalau mu tengok gerhana matahari ke gerhana bulan ke, fakabbiru, adalah kamu banyak bertakbir, wad'ullah, berdoa pada Allah Taala, wasallu, dan bersedekah, salat, wa tasaddaqu, dan banyak sedekah. Jadi ini yang diajar oleh Nabi SAW.
Ana zaman budak-budak tu, Ustaz Said, pernah juga dengar cerita orang tua-tua. Dia kata orang tua dulu, kalau berlaku gerhana ni bulan ke apa, dia katak tin. Katak Pukul tank. katak tin nak suruh kejut matahari tu celek mula. Kapu Ingat nak panggil orang semaya. dah dia katak tin tu nak suruh kejut matahari tu. Itu dia panggil. Kita tanya, ya Allah kenapa cik gitu? Tanya orang tua lah. Ya Allah kata ayah gitu. Masa tu mana ada orang semaya sun. Orang tak maya gerhana, dia katak tin. Macam-macam lah dia punya kepahaman karut orang tua tu. Mana kalau Ustaz Haid tak dengar cerita tu, kira orang muda tu. Nah, Remaja. remaja tu. Nah, yang tua tu ada dia punya kepahaman lama-lama dia tu. Baik. Kita tanya Haji Arsyad. Haji Arsyad pernah dengar tak? Tanya di kapur dia tu. Kapur Degong ni macam mana? Degong. Kalau berlaku gerhana, apa orang buat di kapur? Degong. Degong. Tak tahu dah Ustaz. Kampung mana? Tak ada pokok teh ke apa, dia katok Tak senyap ada. gitu ya? Senyap aja. Haji Arsyad merantau lama. Ni kapur Cik Pariza macam mana? Ada kata-kata pokok teh? Tak ada juga. Kapur kita ni. Berat orang tua kapur kita ni tak. Jadi alhamdulillah zaman sekarang ni kita dah selesaikan masalah tu. Jadi alhamdulillah kita kembali kepada salat al-khusuf. Maka Nabi sebut sini beberapa perkara. Idza ra'aitum, bila mu tengok gerhana, bukan beli spek mata, bukan beli cermin untuk nak tengok gerhana. Nabi kata kabbiru, bertakbir kamu Allahu akbar wa Allah, berdoa kepada Allah Taala. Wa sallu, salatlah kamu wa tasaddaqu, dan banyak sedekah. Alhamdulillah. Anda ingat lagi waktu kita duduk pondok zaman budak-budak tu, tepi masjid kita tu ada kantin pondok lah. Jadi kalau malam berlaku gerhana, tak suka lah budak. Lepas maya gerhana tu, pakat berkata kantin tu lah. Moga tuan guru kata kantin, buka, bagi semua tu. Aiskrim ke apa benda. Kosong malam tu kantin. Sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan kantin pun ready awal-awal lagi lah. Kira-kira siap dah. Aiskrim berapa harga, botol berapa. Dia bayar. Maknanya, zaman sekarang ni, alhamdulillah, kita gerhana dah tahu awal. Siap-siap lah letak dalam kereta nak pergi masjid malam tu. Lepas solat ke buka dia punya bonet kereta, kabut dia panggil dah. Buka kabut tu, bagi je lah. Tak susah lah. Jadi alhamdulillah. Kemudian Nabi sebut, di antara hak Nabi sebut dalam hadis ni, ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ahadin aghyara min Allah an yazni 'abdahu aw tazni amatahu. Siapakah lebih cemburu daripada Allah Taala daripada membiarkan hamba dia buat benda maksiat, buat zina, laki-laki atau perempuan. Maknanya Allah Ta'ala ni sangat tak suka dia kepada berlakunya pelanggaran syariat, berlaku maksiat, apalagi maksiat yang terlibat dengan maruah diri seperti perbuatan zina dengan apa ni ataupun lain-lain. Nabi kata apa? Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalau mu tahu sebagaimana aku tahu dosa pahala syurga neraka ni, kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Jadi oleh kerana kita tak tahu apa sekarang, duk ketawa je, menangis je jarang-jarang. Bila waktu menangis, kalau ada kematian keluarga, kita punya saham jatuh, duit apa ni kena scammer. Jadi tak ada kita nak menangis tentang nak takut pada Allah SWT. Kita kata kita lah manusia yang sangat rugi sebab peluang yang diberi oleh Allah tidak diambil. Baiklah para jemaah sekalian, itu teks hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan kita akan balik semula kepada teks hadis ni tentang apakah perkara yang Allah Taala perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya gerhana, ketika Nabi solat gerhana. Pelik. Baik, sekarang ni saya nak pergi kepada cara-cara solat tu. Takut habis masa duk main dengar cerita ya. Cerita ni banyak kan? Tengok muka surat 61. Hadis ni rawahul Bukhari dan Muslim. Perintah untuk mengerjakan solat gerhana pada hadis disebutkan bersama-sama dengan perintah untuk bertakbir, berdoa dan bersedekah. Namun tiada ulama yang mewajibkannya ketika terjadinya gerhana. Tak ada orang kata wajib, itu galakkan, sunat. Perintah di sini bermakna istihbab, makna sunat ataupun sunnah. Sunnah yang sunat, tak wajib.
Berdasarkan ijma' para ulama, demikian juga perintah untuk mengerjakan solat yang berkenaan dengannya juga tidak termasuk dalam perkara wajib, tapi dia masuk dalam perkara sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Jadi kita kena usaha buatlah. Bila ada iklan kata nak berlaku gerhana, pihak masjid, pihak surau siap-siap buat poster, buat iklan, masuk dalam grup grup anak beranak masjid, grup keluarga masjid, grup ahli qaryah. Dan kalaulah imam kita yang bertugas hari itu tak biasa contohnya, kena cari, import lah imam mana-mana yang boleh kendalikan program solat kita tu, solat gerhana kita. Baiklah. Muka surat 62, kaifiat solat gerhana. Bagaimana cara solat gerhana? Yang pertama, pelaksanaan solat gerhana bulan sama seperti gerhana matahari. Sama ya. 2 rakaat 4 kali rukuk. 2 rakaat 4 kali rukuk. Hal ini berdasarkan hadis sebelum ini, hadis tadi yang kita baca. Kerana ia berlaku pada waktunya. Namun gerhana bulan tidak berlaku sewaktu baginda Nabi SAW hidup. Jadi mengikut riwayat kata, gerhana bulan tak berlaku zaman Nabi. Ada setengah ahli sirah kata, ada juga. Kita kata ini khilaf lah. Nabi SAW menyuruh melakukan hal sama jika terjadi gerhana bulan. Ibnu Al-Munzir berkata, solat gerhana bulan dilakukan sama seperti solat gerhana matahari dari sudut kaifiat dia. Cuma kita akan beza nanti tentang nak baca kuat ke perlahan. Nak baca kuat ke baca perlahan. Itu yang pertama, kaifiat dia kata gerhana matahari dengan gerhana bulan sama. Cuma yang bezanya 2 rakaat 4 kali rukuk. 2 rakaat 4 kali rukuk. Isu yang kedua, tiada azan atau iqamah. Jangan pula bila mari waktu gerhana pakat duduk azan pula. Ataupun qomat. Tidak sunnah itu. Apalagi kata ting, tak jadi. Kata ting tu kalau nak panggil orang, zaman dulu orang tak kata ting, orang ada beduk. Orang Kelantan kata geduk. Beduk. Beduk. Ana di masjid di pondok kita ni besar, geduk kita ni satu meluk tak lepas. Lubang atau luah. Kita boleh main merakok dalam tu. Ada je mana? Lepas tu ada pameran apa di muzium dia ambil. Lepas tu tak balik-balik. Tak tahu duduk muzium mana. Wallahualam. Kalau tidak ramai orang mari rare ni, mari duduk pukul geduk tu. Allahuakbar. Ni kita nak buat semula pun rasa payah dah biarlah. Nak, lawan orang tak pukul geduk. Orang pukul jel loceng dalam telefon ya. Hada huwal hal. Tapi besarlah geduk tu. Maknanya kita ni, kita boleh main dalam tu. Boleh main duduk musim Orang beramak. dulu ambil batang pokok besar lah maknanya. Besar. Lepas tu dia punya tempat pukul dia tu belulang lembu. Jadi kalau lembu tu, kalau belulang tercari, kena cari lembu lain pula. Tukar. Dia adalah dia punya teknik dia. Tapi beduk tu ada di muzium. Tak tahulah muzium mana yang katanya pengurusan zaman tu. Dia kata dipinjam untuk pameran tapi tak balik-balik. Kata biarlah. Kalau balik pak kita pun susah juga. Budak-budak duk main berambak dalam geduk. Baiklah. Tiada iqamat dan tak ada azan, tak ada iqamat. Dua-dua tidak ada. Para ulama sepakat mengatakan tidak ada azan dan iqamat pada solat gerhana yang disunatkan menyeru untuk melakukannya. As-salatu jami'ah itulah. As-salatu jami'ah. Panggil, mari. Gitulah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, ketika berlaku gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW diseru as-salatu jami'ah, solat ini dikerjakan secara berjamaah. Di dalam Bukhari Muslim, itu seruan dia. Panggil, suruh orang mari solat gerhana di masjid. Baik. Isu yang ketiga, jumlah rakaat solat gerhana. Apakah jumlah dia? Solat gerhana dilaksanakan 2 rakaat dengan 2 rukuk pada setiap rakaat. Setiap rakaat 2 rukuk. 2 kali rukuk. Mana kalau kita tak sempat rukuk yang pertama, kita sempat rukuk yang kedua, kita kira tak sempat rakaat. Ya. Itu yang nak bagi tahu awal, dia bukan macam solat solat sujud sejadah. Kalau kita tak sujadah, okey ya, kita dapat rakaat lagi. Cuma tak dapat pahala sujud lah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tata cara solat daripada mula sehingga akhir sama seperti riwayat Aisyah. Tadilah yang kita baca tadi.
Cuma terdapat tambahan yang menceritakan bahawa Nabi SAW mengambil sesuatu dan berundur ke belakang dari tempat solatnya. Jadi tengah Nabi duduk solat, tiba-tiba sahabat tengok Nabi ke depan. Gijal lah ke depan. Holo tangan gini. Ada tangan ni. Holo tangan ke depan. Lama kejap tu, dia undur ke belakang. Terkejut macam terkejut. Undur ke belakang. Takak-kak dalam bahasa Arab kata. Arab ni menarik dia banyak bahasa. Dia kata ya takak-kak, maknanya undur ke belakang. Jadi sahabat duk tengok. Pelik ni. Nasib baik sahabat tak ikut, Allah tangan juga, undur juga kan. Tapi sahabat-sahabat ni dia biasa dia kalau benda pelik dia tak buat, tapi dia akan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat, ya Rasulullah, apa sebab ni? Tengah duk solat ni holo tangan ke depan, lepas tu holo ke belakang. Apa sebab? Jadi kita akan cerita sebab nanti. Ni nak itu dulu ni. Nak cerita tentang kaifiat. Dalam hadis Aisyah dan Ibn Abbas ini juga terdapat dalil yang menunjukkan disunatkan berkhutbah setelah solat gerhana. Jadi khutbah lah. Jadi adakah khutbah kita macam khutbah Jumaat, 2 kali khutbah ataupun 1 je? Kata di para ulama benda tu khilaf. Kalau kata Nabi khutbah tu biasanya ceramah. Khutbah Rasulullah itu ceramah, kecuali khutbah al-Jum'ah yang ada 2 khutbah tu. Tapi tak apalah, dah tempat kita 2 khutbah kat, baca 2 khutbah. Nah. Yang keempat, cara bacaan dalam solat. Macam mana cara? Adakah kita nak baca kuat atau baca perlahan? Nak baca kuat ke baca perlahan? Baca jahri atau sirri? Dalam istilah kata jahri atau sirri kan? Bacaannya adalah dengan jahar, suara kuat. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW memperdengarkan bacaannya dalam solat gerhana matahari. Selesai membacanya, baginda bertakbir lalu rukuk. Setelah bangkit daripada rukuk, Nabi SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian Nabi SAW mengulangi balik bacaan dalam solat gerhana matahari yang terdiri daripada 4 rukuk dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Maknanya bila kita sudah kita i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, letak balik tangan sedekap balik, baca balik Al-Fatihah dan juga surah. Itu dia punya cara dia. Imam Tirmizi berkata, ulama berbeza pendapat mengenai cara bacaan dalam solat gerhana matahari. Sebahagian berpendapat bacaannya pada waktu siang dibaca secara perlahan. Ini mazhab Syafi'i dia beza. Kalau solat siang, baca perlahan. Solat malam, baca kuat. Imam Syafi'i berpegang dengan pendapat ini. Pendapat beza bacaan. Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih pula berpendapat dibacakan secara jahar seperti solat sunat hari raya dan solat Jumaat. Jadi sebab itulah susah kita ni Ustaz. Kita baca perlahan, tidur habis orang belakang tu kalau kita baca panjang. Kalau baca setakat wadduha, okey lah. Tapi kalau nak baca surah Baqarah ke, nak baca 1 juzuk ke, setengah juzuk ke, dengan tak bunyi suara, dia orang tak boleh baca, dia baca keluar Allah yang buat belakang kita ni. Maka pasal itulah ana sendirilah kalau kita buat, kita akan lakukan solat suara yang nyaring, suara kuat. Kalau orang kata nak qiyah kepada apa? Solat Jumaat siang hari kuat. Baik, itu fardu. Solat sunat, solat hari raya. Kuat ke perlahan? Kuat. Jadi kita ilhakkan seperti sebahagian para ulama mengatakan solat sunat gerhana juga dikuatkan, kecuali kalau kita nak baca pendek saja, bolehlah kita perlahan. Saya kata wallahu alam. Jadi perkara ini perkara sunat, perkara ada khilaf di kalangan ulama, tak usahlah duk degah-degah, duk pertikaikan. Ada setengah orang baca kuat dah. Tadi takkanlah kita nak baca setengah juzuk Quran perlahan, nanti orang belakang semuanya tidur ataupun lari keluar macam cerita tadi. Lari dia. Apa ustaz baca lama ni? Tak tahan kita. Akhirnya dia buat terkentuk lah, buat macam-macam. Dia batalkan buat solat dia, lepas tu dia lari. Jadi kita, tapi kalau baca kuat dia dengan kebetulan imam yang baca tu pula ahli taranum dengan suara yang orang panggil merdu, dia orang dengar ya. Tak larilah, sabarlah dia kat belakang tu. InsyaAllah. Baiklah. Yang kelima, jadi kita nalhaq bi salatil Aid. Kita buat macam sembahyang raya lah kira. Macam sembahyang raya. Baca kuat lah. Baca kuat. Baik, yang kelima dilakukan secara berjamaah. Sunat dikerjakan dalam masjid berdasarkan dalil berikut.
disyariatkan melakukan seruan sebelum solat, iaitu dengan menyebut as-salatu jami'ah, maknanya solat secara berkumpulan. Mari solat belaka. Hadis Aisyah dan Ibn Abbas di atas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya secara berjamaah di masjid. Asar menunjukkan sebahagian sahabat mengerjakannya di masjid. Lepas pada zaman Nabi berlaku gerhana, para sahabat juga solat panggil orang berjamaah. Baik, kalau saya tak sempat nak pergi, contohnya gerhana matahari, gerhana bulan, tengah malam, pukul 2 pagi. Kita pun dengar-dengar bunyi jauh di masjid. Tak? Tengok-tengok di Facebook, rupanya orang solat gerhana. Kita nak pergi tak sempat. Jadi tengok bulan masih ada lagi, masih lagi gelap. Jadi kita boleh solat seorang pun boleh. Sah. Bukan kata tak sah mesti macam Jumaat tu, tak. Boleh juga. Tapi digalakkan berjamaah. Ini isu ni, kalau orang tertinggal satu rokok, macam mana? Tengok, perkara yang ke-6, makmum tertinggal satu daripada 2 rokok dalam satu rakaat. Satu rakaat 2 kali rokok, tapi dia tinggal satu. Solat gerhana terdiri daripada 2 rakaat. Setiap rakaat terdiri daripada 2 rukuk dan 2 sujud. 2 sujud satu rakaat. Keseluruhannya ialah 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Jadi macam mana? Sesiapa yang hanya sempat sujud kedua daripada rakaat pertama seperti yang telah bererti. Mana dia sempat sekali. Dia rokok yang kedua ya dia sempat. Rokok yang pertama tadi tak sempat. Dia dianggap belum mengerjakan satu daripada rakaat. Jadi dia kira tak dapat satu rakaat. Dia dianggap belum mengerjakan satu daripada 2 rakaat solat gerhana. Jadi bila imam bagi salam nanti, dia kena tambah pula. Satu rakaat 2 kali rokok pula. Setelah imam selesai mengucapkan salam, dia perlu menambah satu rakaat lagi dengan 2 kali rokok. Jadi ingat dah. Ini dia beza dengan sujud sejadah. Alhamdulillah, pada zaman ini para ahli falak dapat memaklumkan jangkaan tarikh dan waktu berlakunya gerhana dengan lebih awal. Kerana itu, imam dan ahli yang terkuasa masjid boleh membuat persediaan awal untuk menghidupkan sunnah yang sudah tidak dipedulikan di banyak tempat. Maknanya bukan kita tuduh pukul rata, dak. Alhamdulillah. Sekarang ni boleh katakan satu fenomena yang baiklah. Ramai orang menunaikan ibadat ini. Itu elok. Dan kebanyakan kita hanya sekadar mengetahui berlaku gerhana, beli cermin mata awal-awal untuk nak tengok matahari, namun tidak mengambil peluang mendirikan solat sunat yang sangat digalakkan ini. Jadi kita kata rugi besar lah tuan-tuan. Kalau itulah sikap kita, itulah perangai kita, bermakna awak satu kerugian yang cukup berat. Baiklah, sekarang ni kita nak pergi kepada apa sebab Nabi kita sekali ke depan tengah duduk solat, sekali ke belakang. Apa sebab? Jadi dalam hadis, bila selesai daripada solat, hadis Abdullah bin Abbas tadi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqabim." Kami tengok Rasulullah macam holor tangan nak ambil benda, nak ambil sesuatu depan. Tak lama, summa ra'ainaka ka'ta. Kami nak tengok Rasulullah undur ke belakang. Kenapa? Apa yang pelik tu? Dahlah solat 2 rakaat, 4 kali 2 rukuk. Ni ada pula holor tangan undur ke belakang ni, kenapa? Dengar ni para jemaah sekalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul jannah. Masya-Allah. Allah Taala buka depan mata dia nampak syurga. Allah. Ulama berbahas, adakah dia tengok dengan ainul basir atau tengok dengan mata basar? Jadi ramai ulama mengatakan tengok dengan mata basar. Tengok dengan mata betul. Sebagaimana mukjizat Nabi ketika dicabar oleh Quraisy nak tengok Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala buka hijab, dia nampak Baitul Maqdis, Nabi kita hitung satu-satu, ini pintu berapa, tingkap berapa. Jadi Nabi kita tengok. Inilah ulama Ahlus Sunnah kata, al-jannatu wan nar makhluqatan. Syurga dengan neraka ni ada dah lah ni. Duk nyala dah. Nak bakar orang-orang yang derhaka, na'udzubillah. Dan orang-orang yang baik ditunggu-tunggu. Sebab itulah kata, dalam hadis kata, wanita-wanita di dunia ni jangan duk jekah ke suami tu, yang soleh-soleh. Sekali awak jekah, bidadari duk jengok tengok, jangan weh. Gawe hamba tu jangan kacau. Abang kita tu.
kita tu. Jadi Allah. Allah, muslimat kita ni jangan duk baik dengan suami tu. Kalau suami tak baik tak apalah. Bidadari pun tak tengok gitu. Kalau suami soleh-soleh ni, nah, macam Ustaz Syahid lah kita kata orang soleh jangan duduk baik sangat. Slow-slow gitu Abah. Baiklah. Itu cerita dia. Mana Nabi kata ra'aitul jannah, bila aku tengok Allah Taala buka skrin depan dia nampak syurga, fatanawaltu unqudan. Ada depan dia tu buah syurga, buah anggur ke apa, anggur syurga. Nabi kata apa? Aku nak ambil. Kalau asabtuhu, kalau aku ambil buah tu keluar, la akaltum minhum ma baqiyatid dunya, buah tu tak akan rusak, boleh je makan sampai ke kiamat. Allah. Tapi oleh kerana aku teringat bahawa makanan ahli syurga tidak boleh dimakan kecuali dalam syurga, maka aku tak diambil. Allahu Akbar. Kita kata rugilah Rasulullah, kita nak test juga makanan syurga ni. Tapi belum sampai masa. Jadi Nabi SAW tak ambil. Baik. Habis yang Rasulullah undur ke belakang tu ke apa? Wa ra'aitun nar. Maknanya macam skrin lah. Dia tutup yang syurga, dia buka yang neraka. Kata Nabi, falam ara manzaran kal yaumi qattu afza. Masya-Allah. Aku tak tengok satu pandangan hari ini lebih dahsyat daripada apa yang ada depan mata aku. Tu aku jadi undur Nabi ke belakang. Undur. Dengan ini minta maaf muslimat. Wa raaitu aktsara ahlihan nisa. Aku tengok ramai dalam neraka itu wanita. Sahabat-sahabat terkejut. Qalu bima ya Rasulullah? Kenapa? Kenapa wanita ramai dalam neraka? Qala bi kufrihinna, dengan sebab mereka itu kufur. Sahabat tanya, yakfurna billah, mereka kufur pada Allah. Nabi kata, la. Ashir. Yakfurnal ashir, mereka mudah engkar kufur nikmat yang diberi oleh suami. Wa yakfurnal ihsan, mudah lupa kebaikan cik abang bagi. Lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahra. Kalau seorang suami tu buat baik kepada isteri dia nak apa beli belakang, tu bagi. Nah, summarat minka syai'an, kemudian satu isu je yang dia tak setuju. Qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, aku sekat duduk denganmu ni tak ada benda baik. Masya-Allah. Sedangkan lengan tangan dia terpenuh dengan gelang-gelang yang ada. Oh, baju abang dia tu Ustaz Syahid. Abang tak pernah buat baik kita. Tu ayat dia tu. Ayat dia panggil ayat bala. Ini yakfurnal ashir. Yakfurnal ihsan. Jadi muslimat kalau nak marah suami mana-mana pun jangan keluar perkataan yang tak baik. Kalau nak marah juga kata, abang kali ni. Kali ni tak baik sebab tak beli gelang kat saya. Kali ni mana hak lepas kali, hak beratus-ratus kali tu beli dah, tapi hak hari ni mah tengah turun sehari dua ni. Jadi ingat moliklah. Jadi hadis ni akhrajahu asy-syaikhan, dikeluar oleh Bukhari Muslim. Cuma tuan-tuan kena ingat, dalam syurga ramai wanita kan ramai laki-laki. Dia ingat molek Ustaz Syahid. Jangan salah guna modal ni. Ada setengah orang bila dia balas dengan bini dia guna ayat ni. Oh. Cakap kasar tu. Patut ramai pun dia dalam neraka pun. Dia boboh gitu. Senyap bini pun tak berani nak lawan. Tak berani nak lawan. Dia kata apa ni. Ingat tak? Jadi dalam syurga ramai wanita pada laki-laki. Betul tak betul Syahid? Ya. Pasal apa? Macam mana boleh betul? Rasulullah kata perempuan paling ramai, tapi orang lelaki ada juga. Mana? Dan neraka lah. Ramai, tapi nak banding tu ramai wanita lagi. Tapi dalam syurga mana ramai wanita dan lelaki-lelaki? Dalam syurga. Masakin. Dalam syurga ramai wanita dan lelaki. Sebab hak Ustaz Syahid saja, tak kira hak Syarifah tu. Hak bidadari ni pula berapa ramai lagi sahabat-sahabat tu. Oh, kalau nak kira agak. Atau wanita guna hujah balik. Demo jangan cakap besar. Wanita lebih ramai laki-laki dalam syurga. Pula, barulah kita sedap belawai sikit. Baik. Itu yang pertama. Di antara lagi hak Nabi kita tengok dalam itu, ra'aitu fiha ibnu Luhai. Ra'aitu fiha ibnu Luhai, kata Nabi, aku tengok dalam neraka ni, dia panggil Amru bin Luhai. Siapa dia Amru bin Luhai? Kenal nama penjahat ni? Dialah orang yang mula-mula sekali bawa masuk berhala ke tanah haram. Dialah orang yang pertama sekali yang mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim. Maka Nabi SAW kata, aku tengok Amru bin Luhai ni duduk dalam neraka, duduk tarik dia punya jala perut dia. Mana usuh dia, jala perut dia keluar, dia tarik punya busuk sampai ahli neraka kata, mu ni busuk.
Ya. Ahli neraka kata dia busuk. Mana hak neraka sama neraka dah tu. Tapi dia kira busuk mu ni dahsyat sangat. Hei, apa benda lah membuat ni? Wahai Amr bin Luhai. Jadi kita mengatakan inilah di antara perkara yang cukup berbahaya. Sebab apa berbahaya? Nabi kita SAW tengok ni orang-orang watak-watak jahat di kalangan orang-orang kafir yang merusakkan agama. Itu dari sudut agama. Ada lagi hak Nabi tengok lagi? Ada? Ada lagi. Wara'aitu, tengok ni. Wara'aitum ra'atan. Aku tengok seorang perempuan ni diazab dalam neraka bisa babi hirratin laha dengan sebab dia kurung kucing dia tak bagi makan. Dengar ni pencinta kucing. Apa dia nama persatuan pencinta kucing ni? Cat lover. Ingat molek? Dia kurung kucing sampai mati, masuk neraka makcik tu. Tengok Nabi tengok duduk neraka bisa babil hirrah. Maknanya kalau kita nak tengok neraka ni bukan masuk dengan sebab syirik saja. Dengan sebab dosa kita dengan makhluk lain pun masuk neraka juga. Dengan hayawan masuk neraka. Jadi apa lagi kalau kita buat zalim kepada orang? Ingat seorang abidatun, seorang wanita yang kuat. Tasumun nahar wa taqumul lail. Perawi kata, makcik ni siang berpuasa, malam bertahajud. Walakinha tu'zi jarha bilisaniha. Tapi dia punya lidah leza suka ngata orang. Kalau kita lah, Ustaz Syed, makcik ni kuat ibadat puasa ni, kita kata syurga dah dia tu. Nah. Takkan syurga. Tapi Nabi jawab lain. Nabi kata, hiya finnar. Orang ni masuk neraka. Lish? Kerana dia tak baik dengan manusia. Kerana itulah kita ni hablum minallah, hablum minannas. Kena baik dengan dua-dua pihak. Baik dengan orang, kena baik dengan Tuhan. Ada orang ni baik dengan Tuhan je, dengan orang tak baik. Kalau tengok dia zikir, tasbih bergayut tangan tu, duduk zikir. Lepas-lepas tak ada orang, duduk fitnah orang. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Nah, waktu dia mengajar cakap, Masya Allah, macam dia ni, kalau jelema ahli syurga di atas dunia ni. Tasbih tu kira lah. Pusing tekok lagi, duduk lengah lagi. Tapi mulut leza, duduk mengata orang, duduk menuduh orang, duduk melebur orang, apa nak jadi di akhirat esok. Ingat molek. Tak lepas. Betul-betul hadis makcik ni, hadis memberi peringatan besar kepada kita. Nabi kata, hiya finnar. Orang ni tetap dalam neraka. Sebab apa? Tu'zi jarha bilisaniha. Sebab dia mulut leza, duduk mengata orang, duduk menyakiti jiran. Allahul musta'an. Ini di antara yang berat juga. Nabi kita SAW tengok apa dia? Tengok Amr bin Luhai yang meminda perjalanan agama Nabi Ibrahim AS. Nabi kita tengok makcik yang kena azab dengan sebab kurung kucing sampai mati. Jadi inilah di antara yang pentingnya apa yang disebut oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah ni, dia kata Nabi kita SAW diperlihatkan benda-benda yang ada di sini sebagai apa? Sebagai peringatan kepada kita dalam solat gerhana itu sendiri. Dan dalam khutbah Nabi sendiri, Nabi sebut tentang beberapa perkara tadi. Kalaulah mu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum katsiran, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau mu tahu siapa yang aku tahu, mu akan menangis banyak, ketawanya sikit. Tapi oleh kerana kita buat tak tahu, apa nak boleh buat? Oleh kerana kita buat tak tahu je. Tahu dah kalau nak kira tu Ustaz, bukan tak tahu pun. Ya. Satu lagi yang Nabi kita juga sebut dalam khutbah dia ni tentang azab kubur. Allahu akbar. Tentang azab kubur. Kata di hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ketika berlakunya gerhana Nabi kita SAW sebut tentang ta'awwazu min azabil qabri. Nabi kata ta'awwazu min azabil qabri. Kamu semua minta berlindung dengan azab kubur. Nabi kata apa? Ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza. Tengah Nabi duduk khutbah, Nabi kata, apa yang aku tak pernah tengok sekarang, aku nampak depan mata aku. Masya Allah. Al-jannata hatta al-jannata wan nar. Aku tengok syurga, tengok neraka. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur.
kamu akan diuji dalam kubur kamu. Fitnah kubur ni macam fitnah Dajjal. Dahsyat. Gelincir sikit jawapan, dipukul oleh malaikat. Allahu Akbar. La adri ayyuhuma qalat. Qala asma. Yu'ta ahadukum fayuqalu lahu. Jadi bila malaikat akan mari tanya, siapa Tuhan kamu, siapanya. Jadi kalau orang mukmin dia boleh jawab dengan bilisanin talib, dengan lidah yang fasih. Tapi kalau orang munafik, dia akan tergagak-gagak. Aku dengar orang cakap, dia tak akan jawab. Na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, itulah apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa solat gerhana ni. Pasal itulah bagi ana lah, kalau berlaku gerhana, kita syorkan daripada panel khatib khutbah, jangan lupa masukkan beberapa elemen yang disebut oleh Nabi SAW dalam gerhana. Ini pengalaman saya lah Ustaz Syed. Allah Ta'ala rezeki kita dapat mengerjakan haji beberapa kali lah untuk khidmat pada jemaah haji ni, alhamdulillah. Anda nak tengok setengah-setengah khutbah yang ditulis oleh pena-pena tu kadang-kadang jauh daripada maksud yang diajar oleh Nabi SAW. Kita kena ingat, walaupun setiap tahun kita baca khutbah yang sama, tapi kebanyakan majoriti jemaah haji ni orang lain. Orang sama tok syekh ya. Tok syekh, pembantu-pembantu. Tu orang ni tak ada masalah dia kalih dah. Tebuh dia tak dengar. Dia duk sibuk duk angkat air apa itu. Jadi jemaah haji ni jangan tinggal khutbah Nabi, wasayan Nabi SAW fi Arafah yaumul hajjil akbar. Khutbah Nabi pada hari Arafah. Jadi khutbah tu tak boleh tinggal. Mesti syarah itu. 2-3 belah perkara itu. Alhamdulillah, setakat pengalaman yang kita duduk bawa jemaah haji ni, tak ada orang yang tak menangis apabila kita baca khutbah Nabi Yaum Arafah di Arafah pada 9 Zulhijjah setiap tahun. Jadi ini dia panggil uslubun nabawi, cukup menarik. Jadi sama juga bila kita mari gerhana ni, kita lebih tumpu kepada azab kubur, kepada syurga neraka, kepada hubungan suami isteri, kepada hubungan manusia dengan alam, dengan hayawan. Jadi, walaupun 10-15 minit, tapi insya-Allah di saat kita sedang menghadapi suasana yang begitu gawat, suasana gerhana ini, kita kata itulah yang terbaik untuk kita fiqhkan fiqhul khatib, fiqhul imamah. Dia kena ada situ. Tak surat lagi lah. Ya? Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu jelah ringkasan. Kalau kita nak baca semua, dia punya hadis ni panjang. Imam Bukhari bawa beberapa hadis, dan dalam Sahih Muslim sendiri pun beberapa hadis yang banyak. Tapi memadailah kita boleh kumpulkan beberapa poin-poin utama dalam solat gerhana. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada kita serah kepada Ustaz Syed. Saya tamatnya di sini. Ustaz Syed boleh ulaskan apa yang sepatutnya rumusan. Jadi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.